Okey, kita nak pasang dashcam M300 daripada 70 Mei. So Jo akan letak kamera tu dekat sini, gunakan hard wire tadi. Sekejap. Mana aku campak hard wire tadi. So very simple punya operation. Wah, macam Majai punya cakap tau, very simple punya operation tau. Nanti aku tak depan sekali. Kan? Hai geng, Assalamualaikum. Okey, tu. Hai geng, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama dengan Jo dalam channel Kita Buat Dia. Alright, kita ada projek yang kita nak pasang, tapi kita tak boleh nak buat projek kat luar sangat. So kita terhad sikit. Jo cuba juga nak pasang apa projek yang kita nak buat ni, tapi ruangan agak terhad sikit. Walau bagaimanapun kita akan teruskan projek. Let's go. Apa projek tu? Follow je. Buka. Okay, dekat dalam ni Jo ada beli satu dashcam. Okey, ni dashcam model baru tau, 70 Mei M300. 70 Mei untuk dashcam M300. Okey, ni packaging dia. Alright. So kotak dia comel je. Lepas tu Jo ada beli sekali dengan hard wire. Jadi 70 Mei M300 ni dia support untuk hard wire ni. Jadi dia ada, bila kita pasang hard wire ni, jadi kamera M300 ni dia akan on 24 hours. Jadi pengawasan 24 jam lah. Jadi kalau kata tuan-tuan parking dekat mana-mana parking waktu malam kan, jika ada berlaku pelanggaran ke apa kan, tuan-tuan boleh playback balik rekod dia. Okey, sebelum kita nak buat pemasangan, kita unboxing dulu dan kita akan tengok apa spek dia. Alright. Okey, ni Jo nak unboxing dulu Okey, Jo buka. So kotak comel. So dia ada bagi ini yang kita selalu lekat kat cermin tu kan, macam ni kan, supaya untuk memudahkan kita lekat dashcam ni. So dia letak kat sini untuk kita marking dengan bagi lebih grip lah plastik ni kan, untuk kita lekatkan dekat cermin ni. Okey, lepas tu so tempat ni terhad sikit. Ni dia punya kamera. Okey, so nampak tak kamera cantik tau. So dia nampak compact sikit, tapi ada kelebihan lain. Walaupun compact, tapi tuan-tuan, dia disediakan app dekat handphone tuan-tuan. Cuma kekurangan dia, sekejap ya, Jo keluarkan. Kekurangan dia tak ada skrin. Okey, dia tak ada skrin. Okey, dia tak didatangkan dengan skrin dekat belakang berapa inci, 7 inci ke 8 inci tu tak ada. Kan, 7 inci besar selalunya 2-3 inci je kan. So dia tak ada skrin, tapi tuan-tuan boleh kontrol menggunakan app yang disediakan dekat handphone. Nanti Jo akan tunjukkan macam mana kegunaan apps tu. Okey, and then lepas tu compact design. Dekat tepi ni tuan-tuan boleh tempat masuk USB power. Okey, ini tempat masuk USB power, dengan dekat atas ni tempat SD card. Okey, so dia tak sediakan SD card. Nanti kita akan masukkan SD card dan kita akan testkan dia macam mana Okey, kita nak teruskan lagi apa dalam kotak ni. So benda-benda biasa je lah tuan-tuan. Okey, so dia bagi USB kabel. Okey, ni USB kabel. Alright, ni USB kabel dia bagi, tapi kita tak guna USB power ni sebab kita nak guna hard wire ni. So macam mana nak pasang hard wire ni, sekejap lagi Jo akan tunjukkan dia. And then lepas tu dekat dalam ni ada lagi macam USB punya adapter ni, tak silap Jo. Sebab selalunya kalau kita beli, kita akan dapat USB adapter sekali. Okey, ni dia So USB adapter. Okey, dia punya harga untuk player ni Jo beli lebih kurang dalam anggaran lebih lagi, sebab dia belum keluar lagi, tapi dia akan keluar dalam market dalam masa terdekat ni. So dia punya anggaran tak mahal, harga tak mahal, dalam 100 lebih je. Okey, untuk model M300 ni 150 tak silap Jo, lebih kurang macam itulah, tak termasuk dengan hard wire lah. So hard wire lebih kurang dalam RM59. Okey, so ni dia punya yang Jo unboxing lah secara ringkasnya kan. Okey, jadi kita nak teruskan lagi. Kita nak unboxing lagi apa yang ada dekat dalam hard wire ni. Memang nak pasang menggunakan 70 Mei punya hard wire ni tau. Tapi kalau kata tuan-tuan tak nak pasang hard wire, tuan-tuan nak installation biasa je, dia ada sediakan USB kabel. Okey,
So bila tuan-tuan menggunakan USB cable, tuan-tuan kena gunakan soket yang diberi untuk supply USB ni. Ni soket yang dia bagi. Okey, belakang ni ada USB port. So power tu masuk kat sini dan kita akan terus sambung ke dashcam. So dia tak melibatkan apa-apa wiring tag daripada fuse ke apa, sebab setengah orang dia tak nak menggunakan hardwire, sebab hardwire ni mungkin kerja dia banyak sikit. Tapi kelebihan hardwire, bila tuan-tuan parking, so dia monitor kereta parking tuan-tuan tu 24 hours. Jadi kalau ada berlaku geseran ke pelanggaran ke apa ke, tuan-tuan boleh playback balik dan tengok siapa yang langgar kereta tu kan. Alright, kita nak unboxing lagi apa yang ada dekat dalam 70mm punya hardwire ni. Okay, so ni dia tak ada apa pun lah sebenarnya. Dia ada bagi owner manual dengan kabel. Kalau tuan-tuan buka, sebab 70mm M300 70mm M300 ni dia support untuk hardwire ni. So parking Sullivan ni, so dia boleh monitor 24 hours. So dia akan plug macam ni saja. Nampak? So lepas tu kita akan pasang dashcam kat atas ni lah. Jadi jom nak pasang dekat kereta ni. So prosedur dia sama je kalau kereta Myvi ke Pro 2 ke apa, semua sama. Tapi step pertama, jom akan pasang dulu dashcam dengan kabel ni semua sekali. And then step kedua, jom akan ajar macam mana cara nak tap hardwire ni, dari mana. Okay, tapi sekejap lagi kita akan tengok lah macam mana Okay, alright. Okay, sebelum Jo terlupa, okay, boleh zoom kat sini sikit Okay, so ini hardwire dia. Okay, jadi hardwire ni dia sama je macam kita gunakan USB yang pencucur rokok tu kan. Tapi cuma power ni kita ambil daripada fuse box punya power, ataupun mana-mana source power. Macam Jo ambil kat fuse box lah. Sebelum tu tuan-tuan kena sediakan fuse tab. Okay, so ni dia fuse tab. Boleh je kalau kita nak looping daripada fuse tu, tapi cuma bila kita looping je dari fuse, risiko tu ada. Jadi kalau boleh tuan-tuan dapatkan daripada Shopee, Lazada ke mana-mana fuse tab. Okay, ni dia fuse tab So dapatkan, kita perlukan dua. Okay, kita akan perlukan kedua. And then lepas tu bila tuan-tuan dah ada fuse tab ni, okay, tuan-tuan boleh nampak ni ada 3 wire daripada hardwire ni. Satu daripada ACC, and then daripada VCC, dengan satu lagi grounding. Okey, dekat mana nak dapat ACC ni? ACC ni mana-mana power yang bila kita on kunci, dia ada power. So daripada power source tu lah. So biasanya boleh ambil daripada fuse radio, ataupun fuse yang pencucur rokok tu, power supply 12 volt tu. Ni power supply 12 volt ni kan. So kita akan dapat daripada fuse. Yang kedua VCC. VCC ni tuan-tuan kena dapatkan power yang sentiasa on. Walaupun kita off kunci, dia akan standby on saja. Biasanya boleh tengok alarm kan, dan lain-lain lah. Nanti kita akan check macam mana kita nak dapat untuk power VCC ni. Dan yang ini grounding cable. Grounding ni tuan-tuan boleh dapat mana-mana tab screw yang grounding lah, maksudnya yang dengan tab dengan body terus. Okey. Dan cara pemasangan dia, kita perlukan 2 sahaja fuse tab ni. So kita akan tap satu untuk ACC, satu lagi VCC. VCC ni untuk power yang sentiasa on. So VCC kita akan sambung dengan VCC. Okey, ni VCC. Kita akan sambung macam ni dan kita akan tap dengan fuse. Okey. Yang ini pula untuk ACC. ACC ni biasanya kita akan ambil dekat radio ke, ataupun 12 volt punya soket power tu kan. Dan kita tap je dekat dia punya fuse. Alright. So kalau boleh tuan-tuan dapatkan fuse tab ni, sebab fuse tab ni untuk lebih kepada macam lebih safety lah kan. Dan yang ini tak perlu pakai fuse tab. Ini kita cari je mana-mana grounding punya screw, kita akan tap dengan screw tu terus. Alright, jom kita mulakan kerja. Okay, so kita kena masukkan kabel tu dekat tepi sini. Okay, dan kita akan susun wire tu kat atas ni. So, jom susun kat atas ni Alright, kita dah siap pendawaian tau bahasa ni. So kita dah siap pemasangan wire. So jadi dashcam tu jom pasang kat sini. Dashcam 70mm M300 tu.
Lepas tu Jo akan sambung kabel ke sini dan Jo akan lalu kabel tu dekat dalam sini, Jo akan lalu tepi sini dan Jo akan turun kat bawah. So step yang sama juga untuk kereta-kereta lain, Myvi ke, Proton, Saga ke, Persona ke, apa semua sama. Tapi kita kena kemaskan wire lah. Macam ni Jo tak kemaskan lagi. So just tolak je masuk benda ni ke dalam ni. Okay, settle. So dah siap. Masangan semua dah siap. Cuma kita belum buat penyambungan power source daripada mana kita nak dapat power ni. So let's go. Follow Jo. Okay tuan-tuan, bila kita nak check kehadiran power okey, kehadiran power tu 12 volt punya power supply, kita kena off engine, okey, sebab kita nak tahu macam Navara dia kat tepi ni tau, tapi ada juga model-model lain macam Pro 2 dekat belakang glove box ni. Tuan-tuan kena buka glove box, dekat belakang dia ada fuse box ni, okey. Dan kalau kata Proton, dia dekat bawah driver side, dekat bawah tepi sana sikit, so dia ada fuse box yang belah dalam. So kita nak gunakan fuse box belah dalam, tapi tuan-tuan perlukan dekat belakang ni dia diagram lah. So apa fuse-fuse semua ni kan. So tuan-tuan boleh check kat sini. Tapi kita gunakan special tool. Special tool tau. Tuan-tuan boleh dapat kat kedai RM2 pada. Kita nak panggil apa ni yang untuk check fuse tu kan. So kat kedai RM2 macam Jo beli kat DIY. So tak mahal pun, tak habis RM10 pun, RM5, RM6 pun tuan-tuan boleh dapat. So kita akan tap dengan satu wire mana-mana grounding dan kita akan check power kat sini. Kat mana yang live power. Bermaksud kalau kita off engine, dia akan hidup untuk kita sambungkan ke VCC tadi ni. So kita nak cari untuk wire VCC dulu. Mana satu tab sesuai untuk VCC. Okay. Jadi macam mana kita nak dapatkan VCC live power lah. Maksudnya bila kita off engine, sekarang ni Jo dah off engine tau, tapi kita nak power tu sentiasa ada on. So itu yang kita panggilkan VCC. Okey, ACC bila kita dah on kunci baru dia ada kan. Okey, VCC kita nak cari kehadiran VCC ni, kita tap je dekat mana-mana fuse yang ada kat sini. Kalau macam ni tengok macam ni tak ada kan. Tak ada tak menyala kan. So tuan-tuan tap je macam Jo, kalau dekat bawah-bawah ni dah ada satu. Nampak tak? Dia nyala, okey. So kalau Jo akan ambil daripada power source room lamp, okey. Nampak tak room lamp? Room lamp So boleh je mana-mana sebenarnya. Tak macam Jo ambil daripada room lamp nombor 2 dari bawah. Okey, ni dia. Ni room lamp dia menyala, okey. So kita akan ambil room lamp ni. Kita akan ambil power source daripada room lamp 1. Room lamp ni kita ambil untuk VCC punya power. So tarik dia akan keluar macam ni. So kita ambil daripada room lamp punya fuse. So bila tuan-tuan kena sediakan fuse tab lah, kalau boleh biar ada fuse tab lah, okey. So kalau kata tuan-tuan jam wire macam tu, mungkin risiko untuk short tu ada kan. So kita tak nak berlaku ada apa-apa shortage. So masuk je dekat dalam ni macam ni. Okey, settle problem. Lepas tu kita sambung dengan wire VCC tadi. Ini live wire kita kira dia sebagai live wire VCC tadi. Ini dia VCC okey. Lepas tu kita akan potong dia dan kita akan sambung. Lepas tu kita akan black tape. Alright. So akan black tape elok-elok lah. Dan lepas tu kita akan cari untuk ACC pula. ACC ni bila tuan-tuan on je engine, dia akan menyala. So boleh je ambil daripada cigarette lighter punya power socket ni Cigarette lighter punya power socket, kalau tengok dekat sini ni power socket. Okey, power socket dia duduk kat sini 15 AC ni dia. Okey, ni dia 15 AC. ACC 15, okey. Ini untuk power socket 15 amp, okey. Power socket 15 amp, kita akan jam dari situ untuk ACC punya power. So jom ambil lagi dekat sini. Okey, kita nak buat sambung fuse yang kita pasang tadi tu. So kita mula dengan VCC dulu, okey. VCC, tuan-tuan kena ada black tape ataupun wire shrimp pun bagus kalau ada wire shrimp, sebab kita nak buat penyambungan. Kita potong, kita tarik keluar macam ni. Benda ni senang je, tuan-tuan boleh buat kat rumah ni. Okey, kita cabut macam ni. Alright. Lepas tu kita untuk VCC tadi kita pakai yang ni kan. Ini VCC. Cabut dia. Kita sambung. Lepas tu kita pasang untuk ACC pula. ACC ni bila kunci on baru dia ada power. So Jo ambil daripada power socket ni, Jo ambil daripada daripada cigarette lighter punya power, ataupun tuan-tuan boleh ambil daripada
Tuan-tuan boleh ambil daripada power socket ataupun cigarette lighter punya power. So tak semestinya mana-mana pun boleh sebenarnya. Tapi kalau boleh cari yang mudah lah, yang senang untuk kita sambung. So ACC ni bila kita on kunci dia ada power. Okay, so jom sambung untuk ACC ni. Okay, Jo dah pasang dah balik fuse step ni tadi. Kita dah pasang cun-cun fuse step ni. Kejap ya, jom betulkan sikit. Kita dah pasang cun-cun fuse step ni. Alright, jom kita pasang. So tuan-tuan masuk balik kat dalam ni dan kita terus pasang. Kita akan keluar balik kat dalam. Okey, Jo dah buat pemasangan. Fuse step tu Jo dah pasangkan tadi. Okey, alright, mari tengok fuse step. Okey, ini fuse step yang Jo tap tu, nampak tak? Ini yang untuk ACC, yang bawah tu untuk untuk yang live wire tu okey. Okey, lepas tu ada satu wire tu Jo dah masuk kat bawah tu. So tak nampak sikit. Dekat bawah sana tu Jo lekat untuk tap untuk grounding wire. Okey. So dah nak siap dah projek Jo. Lepas tu wire tu Jo dah sambung ke sini dan Jo dah connect. Okey, dah siap pemasangan. Lepas tu kita nak pasang balik kemas-kemas semua. Lepas tu kita nak test dia punya hasil dia macam mana. Let's go. Alright tuan-tuan, kita dah pasang dah dashcam, lepas tu semua-semua ni kita dah pasang dah dengan hard wire semua kita. Jadi dashcam ni dia akan standby 24 hours. Dia akan record, dia akan loop video tu, tak silap Jo, dalam 3 minit ataupun 1 minit punya file lah. So 24 jam punya recording. Jadi kalau ada apa-apa pergeseran ke dekat parking, tuan-tuan boleh monitor. Lepas tu tuan-tuan boleh download app dekat dalam phone tuan-tuan, smartphone tuan-tuan. Macam mana app tu. Okey, alright, so Jo tunjukkan. Okey, kalau kata ni tuan-tuan kena download app masya-Allah kan. Tuan-tuan kena download app 70 Mei, okey. Ini app 70 Mei. Tak apa. Okey, ni app 70 Mei ni, nampak tak yang bawah ni? Okey, alright. So betul tuan-tuan enter dia. Bila tuan-tuan nak access dashcam ni 70 Mei M300 ni, tuan-tuan kena on dia punya wifi. Tuan-tuan kena connect dengan dia punya wifi. So cara dia senang saja. So password pun macam biasalah, tuan-tuan kena setting semua password dia. Tuan-tuan ikut je direction. Okey, bila dah connect dengan dia punya app tadi, tuan-tuan pergi balik ke app 70 Mei tadi. Okey, tapi Jo tak ada memory card tu. So Jo tak masukkan memory card, tapi gambar memang sangat clear lah, jangan risau. So Jo tunggu sekejap. Okey, so dia nampak tak? Ini gambar app tadi lah. So Jo akan besarkan. So gambar memang sangat clear. Okey, nanti Jo akan letak kat sini. Dan lepas tu dia punya gambar, okey, ni boleh adjust kan, tuan-tuan boleh adjust tinggi ataupun rendah dia. Dan lepas tu dia ada Coliseum detection. Maksud kalau kata berlaku pelanggaran, automatic video tu dia akan highlight dan dia akan record, dan dia tak akan delete video tu selagi tuan-tuan tak delete. Segala apa recording yang tuan-tuan nak download, tuan-tuan boleh download dari sini. Tapi memerlukan memory card. Macam Jo tak ada memory card, tapi kita akan test dulu. Cantik tak gambar dia. So nanti Jo akan sharekan gambar kat tepi ni lah. Okay, so kita tengah bergerak. Ini hasil gambar dia. So harga dashcam ni pun taklah terlalu mahal. 150 lebih, tak sampai pun 200, tak silap Jo lah anggaran harga dia lah. Dan lepas tu dia dah disertakan sekali wire. Untuk hard wire tu tuan-tuan kena beli berasingan. Okay, right. So settle untuk pemasangan video kali ni. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Settle video kali ni. Jumpa lagi next video. Sorry, minta maaf, ruangan video kali ni agak terhad sikit sebab kita tak boleh nak pergi jauh kan. So dekat halaman rumah je. So terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi next video. Yang baru dengan channel Jo, jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe boleh follow IG Jo. Alright, jumpa lagi next video. Terima kasih. Assalamualaikum.